برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلة اكشف الحجب عن وجه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال، فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ورزق يا رزاق كلنا مسهلا بالخير فتفتح لنا بالهدى بالعلم كلنا يا عليم فضلا. اللهم علمنا يا الله ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم خلصنا مما أنا فيه خلصا جميلا إنك على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آمين يا رب العالمين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muka surat berapa? 167. 167 Minhajul Abidin 167. Yang tu satu apa? 179 167 Ketiga bahawasanya yang akan kalau Minhajul Abidin 167. Edisi lain berapa tadi? 179. Jawi Jawi 59. Cetakan English ada tak? Mana tahu? Ada orang tak erti nak baca bahasa Melayu. Terjemah alih bahasa orang putih pula. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memilih kita sekali lagi dengan diberi taufik oleh Allah untuk duduk dalam majlis ilmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan nikmat ini dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita sehari-hari sehinggalah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Jadi betulkan niat kita, jaga niat kita. Kita belajar, kita mengaji, kita mendengar kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat kita nak menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah menunjukkan segala kelemahan, kesilapan di dalam ibadat kita sendiri, menunjukkan kesilapan dan kelemahan ibadat kita agar dapat kita baiki, supaya dapat kita usaha bersungguh-sungguh perbaiki menggunakan masa yang tinggal ini untuk sama-sama kita perbaiki perhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang menjaga perhubungannya dengan Allah dengan sebaik-baiknya, nescaya dia akan menjadi orang yang baik untuk makhluk-makhluk Allah yang lain. Faedah jaga hubungan dengan Allah. Bila dijaga hubungan dengan Allah, dengan orang lain pun akan dapat manfaat dia. Orang lain pun akan sejahtera daripada lidah dia. Orang yang menjaga perhubungannya dengan Allah, orang lain pun akan dapat faedah dia. Di antara faedahnya, orang lain terselamat daripada kejahatan lidah dia. Lidah dia akan jadi baik. Lidah dia tak akan fitnah orang.
lidah dia takkan buka dosa aib orang. Sebab apa tu? Dia jaga perhubungan dia dengan Allah. Kalau kita jaga perhubungan dengan orang, belum tentu kita akan jaga perhubungan kita dengan Allah. Jadi kita jaga hubungan dengan Allah, dengan sendiri, perhubungan dengan orang lain pun akan terjaga juga. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Moga kalian semua dalam rahmat Allah semuanya, dalam ridha Allah semuanya, dalam keampunan Allah semuanya, dalam keridhaan Allah semuanya, insya-Allah. Ketiga, dulu kata Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala. Sekarang ni kita sedang membacakan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini salah satu cabang daripada cabang ilmu fardu ain. Raja pun kena mengaji ni. Raja pun kena mengaji ni. Apatah lagi kita yang bukan raja kena mengaji. Ilmu tasawuf ni semua bab terlibat dengan diri kita. Tidak seperti ilmu fiqh. Dalam ilmu fiqh tu tak semua terlibat dengan kita. Contohnya bab bersedekah, orang miskin tak terlibat. Haji umrah, orang miskin tak terlibat. Betul tak? Tapi kalau dalam ilmu tasawuf ni membersihkan hati, semua terlibat. Tak boleh kata saya orang miskin, saya tak payahlah jaga hati, tak boleh. Ataupun saya orang kaya, saya tak payahlah jaga hati, tak boleh. Tu. Saya artis, saya tak payah jagalah hati saya, tak boleh. Jadi itu peranan ilmu tasawuf ni. Nak mendidik adab dan akhlak zahir dan batin kita. Selain daripada di samping kita menunaikan amalan zahir, ibadat tu. Kata musannif dulu, maka lazimkan olehmu wahai hamba Allah, wahai orang yang nak berjalan kepada Allah, wahai orang yang nak mendekatkan diri kepada Allah, tiba-tiba dengan memeliharakan dia di perut ni cerita cerita pasal perut ni. Jadi mana-mana hamba yang nak berjalan kepada Allah ataupun yang sedang berjalan kepada Allah, bagaimana berjalan dengan Allah? Berjalan kepada Allah itu apa maksudnya? Berjalan kepada Allah dengan melakukan ibadat, ketaatan zahir dan batin. Taat zahir dan taat batin. Bergabung dua tu. Bergabung amalan zahir dan amalan batin. Ketaatan zahir dan batin itulah yang dimaksudkan dengan berjalan kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah, mencari redha Allah. Kalau kita hanya mengambil peduli tentang amalan zahir, tidak mempedulikan amalan batin, amalan hati, sebenarnya kita tidak pun berjalan kepada Allah. Tak berjalan, tak bergerak pun kita. Tetap jauh daripada Allah, walaupun zahirnya telah melakukan ibadat. Walaupun zahirnya dah melakukan ibadat, semayang, puasa, zakat, haji, umrah, tapi batinnya kosong. Adakah dia akan sampai kepada Allah? Adakah dia akan sampai kepada redha Allah? Tak akan sampai. Takkan sampai. Dia kena seiring ni. Tu ibadat ni. Ibadat ni kena seiring zahir dan batin, bukan zahir je macam yang kita buat ni. Kita ambil berat pasal semayang,
Kita ambil berat pasal mengaji, majlis ilmu rajin, pagi, petang, siang, malam mengaji. Tapi hati kita tak jaga. Hati kita tak jaga. Makin kuat mengaji, makin kuat berdengki. Makin kuat mengaji, makin kuat mengumpat. Makin kuat mengaji, makin suka cari dosa, salah orang. Jadi sebenarnya tak sampailah kalau macam tu. Tujuan kita mengaji ni supaya hati kita sampai kepada Allah, dapat redha Allah. Tapi kalau zahir je takkan sampai. Tu bertuah kita mengaji ni boleh tahu. Bertuah kita mendengar ni boleh tahu. Oh begitu punya. Oh begitu punya. Ingatkan kena semayang aja yang dalam ni abaikan. Dah, bukan. Kena seiring. Jadi kita tengok hati kita. Ada tak benda-benda tu? Walaupun zahir kita dah semayang, puasa, zakat, haji, umrah, mengajar, mengaji, tahajud, kita tengok hati kita dah ada tak benda-benda yang ulama pesan dah tu? Kalau tak ada lagi, belum ada lagi, tak usaha lagi, ini di antara masalah. Ini akan membawa masalah kita nak kembali kepada Allah besok. Walaupun pada zahir orang nampak kita macam orang soleh dah, zahir orang nampak macam kita orang solehah dah, tapi bila hati tak ada benda-benda tu, sebenarnya tak ke mana-mana lagi. Jadi kita kena risaulah. Sebab kita kata kita nak dekatkan diri dengan Allah. Rupanya pada pandangan, pada kata ulama yang ahli ibadat, kalau macam tu tak berjalan lagi. Belum berjalan lagi. Belum lagi. Ibaratnya macam kenderaan tak ada minyak tu, tak berjalan lagi. Jadi kena lengkapkan hati kita, kena jaga hati kita, kena tilik hati kita, kena pantau hati kita, kena pastikan hati kita tu juga beribadat kepada Allah seperti yang disuruh. Maka ini di antara perkara yang mesti, lazim dengan mana mesti. Orang yang nak beribadat kepada Allah mesti, lazim dengan makna mesti, tak boleh tidak memelihara daripada perutnya itu daripada benda haram dan syubhah. Tak dapat tidak. Tak dapat tidak, mesti tak dapat tidak. Ini perkara yang penting. Kalau orang yang nak berjalan kepada Allah, yang nak membuat persiapan mati, yang nak mencari bekal akhirat, tak dapat tidak, lazim kena jaga perut kita daripada dimasuki benda haram ataupun syubhat. Maka ada pun yang haram dulu kata musannif, dan yang syubhat, maka sesungguhnya lazim akan dikau bicarakan dan menjauhkan daripadanya kerana 3 perkara. Kenapa tu? Kenapa nak kena jaga perut kita daripada dimasukkan makanan yang haram dan yang syubhat? Kenapa? Apa alasan dia? Apa hubung kaitnya dengan semayang, dengan puasa, dengan zakat, haji, umrah kita? Apa hubung kait? Perut ni kita tahu isi dengan makan je lah. Perut kita ni yang kita tahu untuk makan, bila lapar makan. Apa hubung kait dengan ibadat ni? Apa hubung kait dengan ibadat? Ini dia nak bagi tahu ni. Tok guru besar kita nak bagi tahu ni, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, nak bagi tahu kita, jangan kita tak tahu pula makan minum tu ada hubung kait, ada peranan dalam ibadat, memberi kesan dalam ibadat makan minum ni. Yang pertama dulu, kenapa wajib dibicarakan? Dibicara makna diambil peduli lah. Bicara ni makna wajib diambil berat, wajib diambil peduli, jangan terlepas pandang, jangan pandang remeh. Maksudnya kena bicarakan, kena pedulikan, kena ambil berat, ambil peduli.
Kerana 3 perkara. Yang pertama dulu, takut daripada azab neraka Jahannam Allah Subhanahu wa taala. Sebab makan tadi tu. Kita yang sembahyang, kita yang puasa, kita yang dah zakat, dah tutup aurat, dah mengaji, dah mengajar, dah beramal contohnya, tiba-tiba makan haram, makan syubhat, tetap kita akan masuk dalam apa yang dijanjikan oleh Allah, iaitu mana tu? Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Bahawasanya orang yang memakan mereka itu akan harta anak yatim. Ni ayat ni contoh anak yatim. Kiaslah yang lain-lain. Ada ayat yang lain pasal riba, betul? Ini pasal salah satu contoh amaran daripada Allah terhadap kita ataupun hamba-hambanya, orang-orang yang makan dengan cara yang haram. Di antara makanan yang haram ni adalah makan ataupun mengambil harta anak yatim. Dalam Quran dia tak sebut mengambil, dia kata makan. Sebab tu Quran ni jangan kita pandai-pandai. Nampak tak tu ayat ni? Ayat ni sebut makan, tak kata guna. Sebab tu berhajat kepada ulama yang nak mengkupaskan ayat Quran ni. Jangan kita bagi alasan tak perlu ulama, kita guna Quran hadis. Ulama tak perlu. Ni siapa nak menghuraikan Quran ni? Ayat ni siapa nak huraikan ni? Kalau ikut fahaman kita ni, saya yang bebal bodoh ni, ayat ni Allah tak kata pun kalau guna harta anak yatim, Allah kata makan. Jadi saya ambil harta anak yatim, saya ambil duit anak yatim, saya bayar bil listrik rumah saya bayar duit kereta saya, apa dia masalah? Dalam Quran Allah tak sebut pun. Dalam Quran Allah kata makan, saya tak makan. Nampak tak tu bahaya fahaman ni? Kena ada ulama yang menghuraikan, yang ahli dengan Quran ni, yang menghuraikan. Mereka mahir, mereka cukup alat-alatnya nak mengeluarkan hukum hakam yang tersurat, yang tersirat di dalam Quran. Begitu juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita perlukan kepada mereka. Sebab tu kita kena meletakkan kepercayaan kita kepada mereka, kerana mereka ahli yang memahami Quran dan hadis tu. Kita tak jumpa ni kalau ayat ni baca ayat, baca terjemahan. Bahawasanya orang yang memakan mereka itu akan harta anak yatim. Makan je lah. Jadi kalau nak guna untuk kepentingan tak ada masalah. Sebab tak ada ayat Quran Allah tak sebut pun, Allah sebut makan. Kan bahaya fahaman dia. Jadi ulama lah yang menghuraikan. Dikatakan makan ni tadi tu tilik kepada tujuan utama kita cari duit, cari rezeki ni. Tujuan pertama sekali adalah nak makan. Golibnya cari duit tu untuk nak makan lah. Jadi orang yang makan harta anak yatim, jadi bagus ke tidak jaga anak yatim? Bagus. Amal yang terpuji. Tapi kalau kita nak melibatkan diri kita, nak ambil anak yatim, nak buka sekolah anak yatim, kena mengaji. Takut nanti terambil hak mereka tu. Ni Allah janji dah ni. Siapa ambil harta anak yatim, makan harta anak yatim, ambil harta anak yatim, tak peduli makan ataupun guna untuk kepentingan diri dia, nescaya sesungguhnya memakan mereka itu di dalam perut mereka itu api neraka. Ada ancaman azab. Kalau dia tak bertaubat, tak menggantikan semula harta anak yatim yang dia dah ambil, makan ataupun gunakan tadi, maka inilah di antara azab yang menanti dia.
kecuali dia taubat, tak buat lagi dah, kemudian dia ganti balik. Tapi kalau tidak sedemikian, inilah di antara janji azab yang Allah akan berikan kepada dia. Dan lagi dimasukkan akan neraka sa'ir. Itu yang pertama. Kenapa kena jaga diri daripada makan haram? Sebab ada janjian azab neraka Allah tu. Ada janjian azab daripada Allah, ancaman daripada Allah. Siapa makan harta anak yatim ataupun makan haram yang lain-lain, ni ada azab yang menantinya, yang takkan tertanggung, yang bersangatan dahsyat. Azab neraka Allah tu dahsyat sangat-sangat, tak terfikir, tak terakal, tak ada contoh nak buat, bandingan, tak ada bandingan. Sebab tak pernah berlaku lagi. Tak pernah berlaku lagi. Azab atas dunia ni seperti azab neraka tak ada. Kadang orang kata je, dia kata aku masuk rumah kau ni macam dalam neraka, kata dia. Tu kinayah daripada apa? Susah tu kan. Kacau bilau, susah, serabut. Tu. Jadi neraka tu macam tu lah sebenarnya. Serabut, masalah, susah, sakit, pening, serba-serbi, tak ada senang itu. Duduk azab, bangun azab, baring azab, melentang azab, menangkup azab, bercakap azab, diam azab, seazab-azabnya dalam neraka itu. Zahir batin api, luar badan api, dalam perut pun api. A'udzubillah min zalik. Maka wajib kita kena takut sebab kita ni tak kuat. Siapa yang mengaku dia tak kuat, dia sedar diri dia lemah, dhaif, tak kuat, sepatutnya ada rasa gerun, takut, risau. Kalau besok sini Allah humban kita. Kat dunia ni Allah uji dengan masalah je pun kita nak lari dah. Betul tak? Allah uji dengan masalah rumah tangga je pun, terjun bangunan, bunuh diri. Bukan uji dengan api, uji dengan masalah. Itulah dalil yang kita ni lemah, kita tak kuat. Allah uji dengan masalah pun kita tak tahan dah. Pagi kita kata mati lagi baik lah kalau macam ni. Pas satu tak selesai, mati lagi baik. Tu nak cerita tak sanggup dengan ujian masalah tadi. Bukan api, masalah. Tak ada lagi orang atas dunia ni duduk dalam api. Tak ada lagi orang duduk dalam api. Kalau duduk dalam api pun sekejap batu mati dah dia. Kata duduk berkekalan dalam api pagi, petang, siang, malam, 24 jam duduk dalam api tak mati-mati, atas dunia tak ada lagi. Tak ada lagi. Maka kenalah, wajib dah kita takut. Takut. Jadi jangan buat sebab-sebab yang memasukkan kita dalam neraka Allah tu. Jangan buat sebab. Jangan buat sebab lah. Kena tahulah apa sebab kita nanti akan dihumban oleh Allah dalam neraka. Ni di antara sebabnya makan benda haram. Siapa pun tak boleh makan benda haram. Baik raja, baik menteri, baik pemerintah, baik rakyat, semua Allah haramkan daripada makan yang haram. Daripada pihak tertinggi sampailah yang ke bawah. Yang kaya pun tak boleh makan haram, yang miskin pun tak boleh makan haram. Tak boleh. Makan haram sama ada diri makanan itu haram. Contohnya arak, daging anjing, daging babi, daging rimau. Dia makan rimau, buaya pun tengok dia lari. Biasa buaya kejar dia, tak, dia kejar buaya.
Orang sekarang dah terbalik, dah tak tahu nak makan apa atas dunia ni. Puas dah, jemu dah tu dunia, jemu. Dunia ni jemu. Bila buat selalu, makan selalu, dia akan jadi jemu. Tu dunia buat motor selalu, jemu motor laju ni, jemu. Tu kawan tu lain pula. Jemu. Syurga tak ada jemu. Syurga tak ada jemu. Sebab apa tak ada jemu? Sebab nikmat kelazatan dalam syurga tu berganti-ganti, sentiasa berbeza kelazatan dia. Semakin bertambah kelazatan setiap nikmat dalam syurga tu, yang disentuh, yang dipegang, yang dilihat, yang dimakan, yang diminum, yang dilihat, yang didengar, apa sahajalah, apa sahajalah, semakin bertambah nikmat, semakin bertambah lazat setiap kali dikecapi benda tu. Mana nak jemu? Jemu ni sebab rasa sama rasa jemu lah. Syurga tak ada, bukan sama nikmat dalam tu. Allah tukar sentiasa. Sampai bila? Sampai bila-bila lah begitu. Subhanallah, Maha suci Allah daripada kekurangan menciptakan syurga dia yang penuh dengan nikmat yang sangat dahsyat. Kalau syurga tu rasa sama, kita kan jemu dalam syurga tu. Dah nikmat syurga tu setiap detik berubah rasa dia, semakin. Kalau kita tengok parah rupa isteri kita, semakin. Dia tak macam kat dunia ni. Dia tengok muka laki dia besok kat syurga, bertambah cinta dia, bertambah kasihnya, bertambah. Bukan macam kat dunia ni, meluat. Awak tak reti ke nak keluar minum kopi ke jumpa dengan kawan, nak berkepit je ke rumah. Apa sebab tu? Jemu lah. Kita jemu tak tengok bini kita? Baik mengaku. Jemu lah. Sebab benda benda sama. Tapi nanti dalam syurga, suami tak jemu melihat isterinya, isteri tak jemu melihat suami dia. Sebab nikmat tu bertambah, berbeza. Macam tu. Kat dunia ni memang semua jemu. Tak kekal. Sebab tu Allah perintah jangan cintakan dunia ni. Cintakan akhirat. Sebab akhirat tu kekal. Lagi pula nikmat di hari kiamat tu, nikmatnya bersilih ganti, semakin nikmat semakin lazat. Dunia, orang kaya dia jemu dengan kekayaan dia, lagi duduk dalam hutan. Lagi duduk dalam hutan. Padahal rumah dah macam tak tahu nak cakap, kenderaan tak tahu berapa banyak, duit tak tahu, duduk dalam hutan. Sebab apa? Bosan. Bosan dengan kekayaan dia. La ilaha illallah. Itulah dunia. Itulah dia dunia. Dia sampai satu masa dia akan bosan, dia puas nak jadi orang kaya. Dia puas, dia akan puas. Dia jemu, dia kata apa nak buat. Makan tadi jemu, si makan itik, makan ayam, makan buaya lah pula, makan rimau, makan beruang. Tu diri makanan tu haram ataupun perhasilan tu, duit tu daripada usaha yang haram. Kita tipu orang, tipu harta orang, scam duit orang. Macam-macam lah cara kan, teknik-teknik menipu tu, riba, rasuah, tu semua haram lah tu. Duit tu kita beli sayur, beli ikan, bagi makan anak bini kita. Tu makan haram. Kalau tak taubat, Allah akan azab nanti di hari kiamat. Wa'iyadzabillah min dzalik. Bertaubatlah daripada pihak atas, pemimpin sampailah yang ke bawah, sama je perintah Allah.
kena taat semua. Bukan pemimpin je. Bukan pemimpin je kena taat. Rakyat pun kena taat kepada Allah. Bukan pemimpin je kena takut, rakyat pun kena takut gerun pada Allah juga. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min suhtin tudurulah fannaru aula bih. Itu ayat yang lain, itu dalil daripada hadis Nabi pula. Tiap-tiap daging yang haram, maknanya tiap-tiap daging yang tumbuh asbab daripada makan yang haram, maka api neraka itulah yang terlebih utama dengan dia. Walaupun dia banyak sembahyang, banyak puasa, zakat, haji, tapi dia makan haram tak tinggal, nerakalah yang terlebih layak bagi diri dia di hari kiamat besok. Syurga tak layak dia nak masuk, dia kena jumpa neraka dulu. Yang ketiga, ni yang ketiga. Itu yang pertama, sebab takut api neraka tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab makan haram dan syubhat itu ditolak dan tidak ada kuasa untuk beribadat. Kalau kita makan benda haram, dapat rezeki yang haram, berusaha cari duit cara haram ataupun syubhat, Allah tidak akan memberi pertolongan kepada kita untuk beribadat. Allah takkan tolong kita beribadat. Kalaupun kita mampu buat ibadat, ibadatnya tak diterima oleh Allah. Jadi pentinglah ibadat ni. Memang atas dunia ni kena ibadat. Tiba-tiba Allah tak tolong kita nak beribadat. Macam mana kita nak beribadat? Tak ada ibadat, tak adalah bekalan. Tak ada bekalan, macam mana nasib kita di hari akhirat besok? Bukankah kita ni semua dihidupkan oleh Allah untuk beribadat? Tahukah kita nak beribadat tu perlukan pertolongan Allah? Maka di sini ada janjian daripada Allah, barang siapa yang dalam perutnya ada makanan yang haram, yang syubhat, Allah takkan bagi taufik untuk beribadat. Allah takkan tolong, Allah akan biarkan dia. Jadi macam mana kita nak buat ibadat? Kita nak ngaku gini, Allah tak tolong pun aku boleh. Mana pula? Kalau Allah tak tolong, jangan kata nak beribadat, nak hidup pun tak boleh. Nak hidup pun tak boleh, nak bernyawa pun tak boleh kalau Allah tak tolong. Kita duduk dalam pertolongan Allah setiap saat, setiap detik dalam pertolongan Allah. Bila masa yang kita tak perlukan pertolongan Allah ni? Cuba kita tahu. Kita nak buat maksiat tu pun Allah tolong gerakkan, tapi bukan bermaksud Allah redha. Faham tak tu? Bukan bermaksud Allah izinkan kita buat dosa maksiat, bukan maksud Allah redha. Kan dia Maha Pemurah. Atas dunia ni dia layan semua, dia bagi semua. Kapi tak kapi, kau nak sembah berhala, kau sembahlah. Kau tak percaya Tuhan, tak percaya, sudahlah. Kau tak nak semayang, tak nak mengaji, tak nak apa, tak apa, tak ada masalah pada Allah. Sebab dia bukan ambil faedah pun. Tapi ingat, setiap perbuatan tu walaupun diizinkan oleh Allah, ada balasan dia. Bukan bermaksud bila Allah izinkan gerakkan tubuh badan kita buat dosa maksiat, maknanya besok kita takkan diazab oleh Allah. Tidak sekali-kali. Tidak sekali-kali. Jadi bila masa yang kita tak berhajat kepada pertolongan Allah ni? Bila? Tak ada, sentiasa bergantung, berharap kepada pertolongan Allah. Sentiasa. Tak ada satu saat ke, setengah saat ke, satu detik ke yang kita tak harap, tak bergantung dengan pertolongan Allah ni. Tak ada. Sentiasa. Cuma kita je kadang-kadang teringat, kadang-kadang tak ingat. Banyaknya tak ingat lah daripada ingat tu. Ni bila sebut ni barulah teringat sekejap. Bahkan lupa kita bawa kereta, Allah tolong. Kita buat motor, Allah tolong. Kita nak buat kerja, Allah tolong. Nak jadi bos, nak selesaikan masalah syarikat kita, Allah tolong. Betul tak? Ke tak betul? Tu Allah tolong kita. Allah tolong. Allah tolong gerakkan kita, selamat pergi kerja, selamat balik kerja. Tinggalkan anak bini kita kat rumah selamat, Allah tolong jaga pula. Subhanallah. Tak terbayar kebaikan Allah tu. Sebab tu Allah tak suruh bayar, Allah suruh syukur je. Nak bayar memang tak terbayar.
Allah suruh bersyukur dengan mana gunakan nikmat-nikmat yang Allah bagi tadi, pertolongan tu tadi kepada benda yang Allah redha. Allah nak tu je. Allah perintahkan tu je. Syukur dah lah. Nak bayar memang kau takkan terbayar. Nak bayar takkan terbayar. Tak terbayar. Allah suruh syukur, bayar dengan syukur je. Terima kasih dengan Allah tu. Terima kasih sebab tolong kita macam-macam, bagi kita macam-macam, bagi bini kita macam-macam, bagi anak kita macam-macam. Cuba kita bayangkan kalau Allah bagi kita bini dengan anak-anak kita tak ada kaki tangan, macam mana? Tak sedar ke? Yang bini kita boleh bercakap, waras, anak kita boleh bergerak, belajar. Tak sedar ke tu Allah tolong? Nak bayar macam mana ni? Syukur maknanya. Jangan bersyukur makna gunakan apa yang Allah beri kepada kita tadi tu. Yang kaya cara kaya, yang sederhana cara sederhana, bersyukur kepada Allah. Sebab tu kalau nak doa, minta. Kalau nak jadi kaya, minta pada Allah jadi orang kaya yang bersyukur, yang pemurah, yang bertakwa. Kalau nak minta jadi fakir miskin, minta jadi fakir miskin yang bersabar dan redha dengan ketentuan Allah. Dua-dua tu baik. Dua-dua tu baik. Jadi miskin pun baik, jadi kaya pun baik. Miskin macam mana yang baik ni? Miskin yang sabar dan redha dengan Allah, bukan miskin yang tak sabar. Itu jadi bala nanti ke. Kaya pun begitu. Kaya macam mana yang bagus ni? Kaya yang bersyukur, bukan kaya yang kufur. Kalau kaya kufur itu kecelakaan, itu musibah. Jadi doa kaitkan macam tu. Kait macam tu. Sebab kalau kita minta kaya tanpa dikaitkan dengan benda tu, doa kita tu dikira maksiat. Ya Allah, bagilah aku kaya. Ya Allah, jadikan aku orang kaya. Semata-mata tu je. Nakkan kaya je. Bukan ada niat nak jadi kaya yang bersyukur. Bukan niat dia nak jadi kaya yang pemurah. Tak, dia nak jadi kaya. Kena kaitkan ni, kena kaitkan. Boleh minta kaya, tak salah, boleh minta. Tapi kaya yang tadi lah, kaya yang Allah redha. Macam sahabat, macam sahabat-sahabat Nabi tu, yang kaya-kaya tu, tolong Nabi, tak sombong, tak bakhil, ada sifat belas kasihan pada fakir miskin, tak berkira dengan agama. Macam tu, nak jadi orang kaya macam tu. Jangan minta jadi kaya yang sombong, kaya yang takabur, kaya yang lupakan Allah, kaya yang gunakan harta untuk buat maksiat, kaya yang tak nak bagi zakat. Janganlah. Dia jadi Fir'aun pula nanti, menjadi Qarun nanti. Itu yang kedua. Sebab makan haram, Allah takkan tolong kita beribadat. Macam mana kita nak balik akhirat kalau di dunia ni Allah tak izinkan kita beribadat? Macam mana kita nak duduk dalam kubur tu besok? Nak ibadat pun tak boleh, Allah tak tolong. Kalau buat pun Allah tak terima. Macam mana kita nak minta tolong siapa? Siapa yang boleh tolong kita beribadat ni selain daripada Allah? Cuba bagi tahu. Siapa? Mak kita, ayah kita, bini kita, laki kita, kawan kita, bos kita, majikan kita, raja kita, menteri kita. Dah, Allah lah. Tak ada lain dah. Allah lah yang hanya boleh menolong kita, memberi taufik. Ini Allah, yang lain tak boleh bagi taufik. Yang lain selain Allah tak boleh memberi taufik. Allah sahaja yang boleh memberi taufik kepada siapa yang dia nak. Itu sebab yang kedua. Jadi orang yang nak beribadat, orang yang yakin adanya akhirat, adanya kiamat, sepatutnya kena takut kalau dia tak diberi pertolongan untuk beribadat. Kena takut, ya Allah, jangan kau tinggalkan aku. Ya Allah, jangan kau tinggalkan aku.
Jangan kau biarkan aku ya Allah, jangan kau biarkan aku ya Allah, jangan kau tinggalkan aku, jangan kau biarkan aku, biarkan anak bini aku tanpa diberi pertolongan untuk beribadat. Jangan ya Allah, tolonglah. Tolonglah, sebab tak ada orang lain boleh tolong, tak ada yang boleh tolong ya Allah kecuali kau je ya Allah. Kau je lah harapan aku ya Allah, yang boleh tolong aku, anak bini aku untuk beribadat. Yang lain tak ada, yang lain tak boleh. Kena ada rasa macam tu. Tolong ya Allah. Siapa lagi nak tolong kalau bukan Allah? Sekaya apa pun dia tak boleh tolong kita beribadat. Kekayaan dia pun dipinjamkan oleh Allah dan akan diambil bila-bila masa. Doa ya Allah, jangan kau biarkan, jangan kau tinggalkan, jangan kau lupa pada aku dan anak bini aku. Bagilah taufik untuk ibadat ya Allah. Kalau tak sia-sia hidup aku atas dunia. Panjang apa, sepanjang mana pun umur aku akan sia-sia kalau aku hidup ni tanpa ibadat. Sia-sia. Sia-sia hidup. Hidup kita tak ada makna, hidup kita tak ada faedah kalau tidak ada ibadat. Sebab hidup ni tujuannya ibadat. Tiba-tiba kita hidup lari daripada tujuan hidup. Hidup tapi lari daripada tujuan dihidupkan oleh Allah. Tujuan dihidupkan oleh Allah ibadat. Tiba-tiba kita lari daripada tujuan. Lari daripada tujuan. Kita hidup kerana nak berseronok. Kita hidup sebab nak kumpul harta kekayaan. Kita hidup kerana nak kemegahan, bukan ibadat. Kan lari dah tu, lari dah maksud dia. Lari maksud dah. Jadi mari sama-sama balik, kita tengok balik hati kita. Tengok balik hati kita, takut dah kelain tujuan kita hidup ni. Sebelum nyawa kita Allah ambil, mari kita pakat-pakat perhati diri masing-masing. Yang lelaki, yang perempuan, yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin, yang sederhana, tilik balik. Apa matlamat dan tujuan kita hidup? Nak kejar apa? Adakah bertepatan seperti yang Allah nak atas diri kita? Ataupun kita dah menyimpang ke lain? Kalau menyimpang, cepat-cepat patah balik. Masih ada masa lagi. Masih ada masa lagi. Betulkan balik niat kita. Betulkan balik. Boleh jadi kita ni, hati kita ni dia berubah. Hati kita ni dia berubah. Hati ni berubah dengan suasana. Dulu niatnya nak beribadat, tapi bila jumpa orang begini, orang begitu, orang begini, tak sedar rupanya dah terikut tujuan kawan tu dah. Tak sedar dah terikut matlamat kawan-kawan kita tadi dah, ataupun orang-orang tertentu tadi dah lari dah sebenarnya daripada target kita nak beribadat tadi. Dah lari sebab apa? Dipengaruhi oleh manusia, dipengaruhi oleh dunia, dipermainkan oleh nafsu dan syaitan. Dah lari. Bukan kita tak tahu, semua orang tahu. Ayat tu masyhur dah. Tidak Allah ciptakan jin, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadat, yakni mengabdikan diri, memperhambakan diri. Semua orang tahu ayat tu. Semua orang tahu, semua orang pernah dengar. Tapi tadi tu dipengaruhi oleh suasana manusia dan jadi terlupa. Sebab tu kata ulama, bila sampai waktu nanti malaikat maut depan mata kita, bila depan mata kita tu malaikat maut, kita tersentak, terperanjat, terkejut, tersentak, dengan tak tahu nak cerita rasa macam mana waktu tu. Baru teringat balik tujuan asal dihidupkan oleh Allah. Baru waktu tu baru teringat balik tujuan asal kita ni Allah jadikan, Allah hidupkan. Waktu dah malaikat maut nak cabut nyawa tu, waktu tu tersentak, baru teringat balik. Macam kalau tidur kita mimpi yang sedap-sedap, yang lazat-lazat, nikmat-nikmat, tiba-tiba orang kejut kita. Orang kejut kita pun tergaba-gaba cari.
pergi tinjau bawah rumah. Sebab tadi dalam mimpi bawa Ducati parking bawah rumah. Berlari tengok, ada motor tadi. Bukan tadi tidur dalam atas katil mewah. Bukan bantal tadi, bantal bersalut begini begitu. Ni idea basi pula ni. Tercari-cari balik benda dalam mimpi, tercengang, hilang sekelip mata, hilang. Bila orang kejut ni, bangun. Sekejap, sekelip mata tersentak kan, kita bangun tersentak kan. Itu punya mimpi. Begitulah gambaran ulama bagi gambaran. Begitulah kita akan terkejut, malah lebih dahsyat daripada itu lagi bila datangnya malaikat maut besok. Semua orang akan terkejut. Semua terkejut. Baru teringat balik tujuan asal aku dijadikan ibadat. Baru masa tu teringat, aku tak ada ibadat, aku tak belajar lagi nak betulkan ibadat. Habis masa tu tadi tak tahu, tak cerita rasa macam mana tu. Tak tahu nak bayangkan, nak ceritakan, nak sifatkan macam mana keadaan, perasaan orang yang bila dah nampak malaikat Israel depan mata dia, tak tahu macam mana nak diceritakan. Melainkan orang yang dah lalui lah. Dan kita akan lalui benda sama. Kita akan lalui benda sama juga. Jadi takut tak kita? Risau tak kita? Tengah seronok-seronok, tengah fikir pasal hari ni, tengah fikir pasal hari tu, tengah khayal ini, khayal itu, nak mewah, nak kaya, nak jadi jutawan, nak target duit belum cukup, gini tengah sibuk benda tu, tiba-tiba muncul malaikat maut, tersentak, tak tahu nak cakap mana. Tersentak, tengah seronok, lepas lekor JPJ. Macam mana rasa? Buat contoh nak ceritakan tu, yang kata perasaan macam mana tu. Kita dah kenal JPJ tu, kita dah tahu dia punya SOP dia macam mana. Tiba-tiba benda-benda yang dia nak tu, ikut spek dia tu, tak ada pada kita. Tapi kita lupa. Kita pun buat kereta, buat motor sambil buka lagu kesimpangan kawan ke, gurau ke, lepas lekor je, kita kereta nombor 1 paling depan. Kalau kereta belakang tak apa, perasan yang depan tu break, nampak seluruh ramai. Ni kebarangkalian ada makhluk tu kat depan. Ni tak, kita nombor 1. Selekor kita depan dulu. Macam mana tu perasaan tu? Tak tahu nak cakap, menggelabah macam mana nak ceritakan tu. Macam mana menggelabahnya kita waktu tengok malaikat maut besok. Sekarang kita tahu kita tak belajar. Sekarang kita tahu kita tak belajar bersungguh. Kalau belajar pun ikut masa kosong, masa lapang pun kita dengar. Ataupun kalau kita belajar pun kita tak beramal lagi pun. Kalau kita dah belajar pun kita tak beramal lagi. Kita kata nantilah dulu, biarlah dulu. Kemudian tak cerita pasal dosa pula tu. Kita tahu apa dosa kita, dan kita tahu kita tak taubat lagi. Sebab kita kata nanti dulu, banyak masa lagi. Macam-macam lah. Mana benda-benda yang kita dah tahu tu dah dilekakan, dilupakan dengan kesibukan dunia tadi. Cerita pasal akhirat, cerita pasal kubur, cerita kalau tak ada amal, cerita kalau solat tak sah, kalau solat Allah tak terima, kalau solat tak qada, kalau tak taubat. Semua benda tu kita dah tahu, tapi terlupa dengan sebab dilekakan dengan dunia. Fikir pasal anak, fikir pasal bini, fikir pasal nak belikan ni, nak belikan tu, nak bayar ni, nak bayar tu, nak target ni, nak target tu. Tu melancong sini, melancong sana, macam-macam lagi lah urusan dunia tadi tu. Tiba-tiba terpacul malaikat maut depan mata kita, dengan rupanya yang, matanya yang macam kilat yang menyambar tu, tubuhnya yang hitam legam tu, suaranya seperti peti tu.
baunya yang sangat busuk tu, depan mata kita. Nak lagi mana? Orang lain tak nampak, kita je yang nampak. Allahu Akbar. Macam mana tak tahu nak cerita. Kalau nak tahu sangat, kita tanya orang dalam kubur. Kita tanya orang dalam kubur macam mana, mesti dia orang dapat jawab. Tapi Allah tak izinkan. Sebab yang dah rasa, yang dah alami. Dan kita semua pasti alami. Bila-bila masa je, sampai giliran kita akan alami benda tu. Yang kata terkejut, hari ni kita dengar, malam ni kita dengar kan cerita tu kan. Boleh jadi malam ni, esok lusa kita akan jumpa tu benda tu. Esok lusa, kalau malam ni Allah ambil, malam ni jumpa lah tu. Yang kata terkejut tadi macam mana, malam ni kita akan alami lah. Allahu Akbar. Kalau besok lah. Kalau raja dia seronok dengan kemewahan dan pangkat jawatannya, bila datang kematian dia pun terkejut. Yang menteri dengan jawatan, dengan pangkat, dengan projek gini projek gitu, yang wasani mikir. Contohlah, bila datang terkejut. Kita rakyat ni bising, sibuk pasal ni, sibuk pasal tu, sibuk pasal dajjal, sibuk pasal gini, sibuk pasal gitu. Viral sini, viral sana, tu. Masyhur sini, masyhur sana, sibuk pasal datang terkejut. Duk fikir follower baru 1000. Tiba datang malaikat orang, terkejut ni. Terkejut, tersedar, tersentak, baru tahu tujuan asal dan bekalan tak ada lagi. Baru tahu tak ada lagi, ya Allah, tak ada lagi. Belum buat, belum ada. Sebab niatnya nak tangguh esok lusa nanti. Kenapa hari ni dah datang ni? Tu yang Allah hikayatkan ni. Minta hidup balik, bagilah masa sekejap. Taknya boleh cover kalau Allah bagi. Kalau Allah bagi masa sekejap, boleh cover ke tu? Nak betulkan semayang, nak betulkan akidah, nak betulkan hati, boleh buat ke dalam masa sekejap tu? Mustahil, takkan boleh. Sebab tu gunakan masa yang ada ni sebaik mungkin. Gunakan masa yang ada ni sebaik mungkin. Susun atur masa kita. Ini masa cari duit, ini masa dengan keluarga, ini masa dengan orang ramai, ini masa aku dengan Allah. Ini masa aku dengan Allah. Ini masa untuk aku nak cari bekal akhirat. Ini masa untuk aku nak betulkan sembahyang, akidah, hati dan sebagainya. Kena buat macam tu. Baik laki, baik perempuan, kena buat. Kalau yang perempuan, yang isteri pun begitu. Meskipun dia sendiri rumah, dia kena wajib jaga akidahnya betul, hatinya bersih. Jangan mikir pasal urusan rumah tangga pagi petang siang malam. Nak khidmat suami, ya, ibadat. Tapi bagaimana sembahyang kita? Bagaimana akidah kita? Bagaimana kebersihan hati kita? Walaupun kita suri rumah. Sebab benda tu Allah wajibkan atas setiap laki-laki perempuan yang Muslim. Bukan bermaksud dia orang rumah, dia isteri, dia perempuan, tak apa, hati kotor pun tak apa, hasad dengki ada pun tak apa, mengumpat pun tak apa, lidah jahat pun tak apa. Asalkan suami redha, nanti masuk syurga. Bukan macam tu. Bukan macam tu. Jadi kena atur masa. Sembang bincang dengan suami kita, macam mana ni? Kita ni macam mana ni? Perihal akhirat kita ni macam mana? Kalau Allah ambil nyawa kita malam ni, macam mana ni? Kau mati kemalangan ke, serentak ke? Macam mana Sungguh tak? Mati satu keluarga. Tak mustahil berlaku benda tu pada diri kita. Siapa kata mustahil? Siapa berani jamin takkan berlaku benda tu pada diri dia? Sama-sama serentak bertemu malaikat maut, nak jawab macam mana dah?
Itulah awak main, itulah awak nak menyalah. Tak ada dah nak nyalahkan laki, nak nyalahkan bini. Kan dah jumpa malaikat maut dah kita ni. Awak lah. Apa pula? Awak lah. Tak bercakap lagi. Mati pun bercakap. Mati. Dahsyat mati ni. Mati dahsyat. Dahsyat dalam kitab tersebut. Mati ni dahsyat sangat-sangat. Yang alami tu dia saja yang tahu betapa dahsyatnya waktu pertemuan dengan malaikat maut tu. Dia saja yang tahu. Melihatnya pun dah azab dah, belum lagi nyawa ditarik tadi. Melihat tu seksa rasa. Allah. Semua kita akan lalui. Ini bukan cerita dongeng. Bukan cerita khayalan. Sungguh-sungguh sekarang kita dengar, nanti kita akan rasa masing-masing. Saya pun akan rasa, kawan-kawan semua pun, kalian pun akan rasa. Itu kembali kepada amalan. Kalau dia orang baik, akidahnya betul, hatinya bersih, berakhlak, tak ada penyakit hati, amalan zahirnya ikut syariat, insya-Allah datangnya malaikat maut tadi tu bawa khabar kegembiraan pada dia. Bawa khabar kegembiraan. Sebab waktu orang nampak dah malaikat maut tu, dia akan dikhabarkan mana tempatnya, sama ada neraka ataupun syurga. Waktu tu waktu ghargharah tu, saat akhir dah, roh nak cabut lah. Kalau orang Kelantan kata nak cabut lolo-lolo. Nak cabut lolo-lolo lah. Waktu tu yang soleh takwa nampak dah syurga. Yang taleh, yang maksiat nampak dah azab neraka untuk dia dah. Lagi tak tahu zaman. Tadi dah terkejut datang malaikat maut. Ni nampak dah tempat nak dihantar ni. Nampak dah tempat nak dihantar ni ke mana. Allahu Akbar. Nak patah balik tak boleh dah. Nak patah balik tak boleh dah. Tak tahu rasa macam mana dahsyatnya lah kematian tu. Dah tadi terkejut, tersentak, tak ada persiapan. Lepas tu dibagi tahu, ni tempat kau. Kalau malam ni kita mati macam mana? Kalau malam ni kita mati macam mana? Kalau malam ni dah Allah ambil nyawa kita macam mana? Dalam tidur Allah ambil. Kita nak tidur, kita nak mimpi macam-macam. Rupa malaikat maut yang datang. Allahu Akbar. Imam Ghazali kata, siapa yang jumpa malaikat maut ni, dia tak menyangka, dia tak sangka sama sekali yang dia mati waktu tu. Siapa pun dia tak menyangka yang dia mati saat tu, detik tu, tempat tu, keadaan begitu. Dia tak sangka. Luar sangkaan dia, luar jangkauan dia. Ini yang kata terkejut tadi tu. Tak sangka macam tak percaya ke aku mati dalam keadaan begini. Ada yang mati tengah bawa motor, ada yang mati tengah bawa kereta, ada yang mati tengah makan, ada yang mati tengah mandi, ada yang mati tengah sujud, ada yang mati tengah ngaji, ada yang mati tengah buat dosa, tengah buat maksiat, ada yang mati tengah minum arak, ada yang mati tengah berzina, macam-macam. Tak sangka mati macam tu. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah, ya Allah. Mudah-mudahan kematian kita tu baik. Amin ya rabbal alamin. Mati dalam keadaan amalnya baik, mati dalam keadaan hatinya baik, mati di tempat yang baik. Gitu. Husnul khatimah. Kena ada impian nak husnul khatimah. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahawasanya yang memakan akan makanan haram dan syubhah diharamkan, yakni Allah haramkan. Apa maksud Allah haramkan? Yakni terdinding, yakni daripada kebaikan, terdinding dari kebajikan. Dan jika muafakat baginya perbuatan kebajikan, iaitu ditolak atasnya.
Kerana dengan makan minum benda haram ni, ambil harta haram ni, bekerja cara haram ni, syubhah ni, meskipun kebetulan dia boleh solat, puasa, zakat, haji, umrah, dia boleh buat macam orang lain, semuanya itu ditolak atasnya. Allah tak akan terima. Allah tak akan terima. Walaupun dia boleh buat macam orang lain, dia boleh qiyamul lail, dia boleh pergi masjid, tapi dia makan benda haram. Dia rompak curi duit orang, dia tipu duit orang. Time puasa dia puasa. Meskipun dia boleh buat, ingat, ditolak atasnya, tiada diterima daripadanya. Allah tak terima, Allah tak terima, Allah tak terima. Macam mana? Apa bekal kita nak bawa ni? Apa bekal kita nak bawa ni? Amalan yang kita buat banyak-banyak tadi, Allah tak pandang, tak laku, sebab kita makan benda haram. Kita makan benda haram, kita usaha cara haram, cari duit cara haram, ataupun syubhah. Itulah sebab tadi di awal tadi kata Imam Al-Ghazali, lazim atasmu memelihara perutmu daripada dimasukkan benda haram dan syubhah. Ini sebab dia. Yang pertama tadi, sebab takutkan azab neraka Allah. Yang kedua, sebab takkan dapat taufik pertolongan Allah ibadat. Yang ketiga, kalau boleh buat ibadat pun Allah tak terima. Berhimpun tiganya. Berhimpun tiga. Masuk neraka. Yang kedua, Allah tak bagi pertolongan ibadat. Yang ketiga, kalau dia boleh beribadat pun Allah tak terima. Apa faedah hidup macam tu? Apa faedah hidup? Jadi kalau kita kalau ada peluang, yakin dengan rezeki Allah, yakin dengan rezeki Allah, daripada kita buat benda-benda kerja haram, syubhah, tinggallah. Jangan risau. Selama ni pun Allah yang tanggung makan minum kita. Biarlah tak kaya, tak mewah, asalkan halal. Daripada mewah, kaya, mewah, apa nak boleh, tapi Allah tak terima kita. Sebab tu tadi, kalau kata nak doa nak jadi kaya, jadi kaya yang Allah terima, kaya yang bersyukur, kaya yang soleh. Jadi kalau ni tinggalkan, kalau patut tinggalkan, tinggalkan. Wajib tinggalkan sebenarnya. Cari kerja lain. Kita ni kadang-kadang masalah kita ni, itulah masalah kita ni, nak orang pandang. Kalau kerja, nak kerja yang orang pandang, tu. Nak kerja yang orang kagum, tu. Tu masalah kadang-kadang, nakkan ke orang pandang, nakkan orang kagum, nakkan orang hormat, nakkan orang tengok, tu yang kadang-kadang sanggup buat benda haram tu. Asalkan dapat apa yang nafsunya nak tadi kan. Dapat kaya dengan mudah, dengan rasuah, dengan apa, siapa tak mau? Sebab tadi hati dia, bila aku kaya orang pandang, orang tengok, orang hormat, orang akan sanjung, orang akan jadikan contoh, orang akan jadikan idola, kawan-kawan akan kagum pada aku. Tu benda-benda macam tu lah tadi tu. Tu yang payah tu. Kadang-kadang nak tolak benda haram, kadang boleh, tapi mikir kan. Sebab tu sebelum terlibat, terjebak, tanya dulu. Sebelum terlibat, terjebak, tanya dulu alim ulama, boleh tak nak buat macam ni? Jangan dah dapat duit ribu-ribu, puluh ribu, ratus ribu dengan benda syubhah haram baru nak tanya. Kau takkan boleh tinggalkan. Takkan boleh tinggalkan. Kau takkan kuat tinggalkan, sebab kau dah rasa sedapnya dengan duit banyak tadi dah. Walaupun kau tahu caranya haram. Sebab tu sebelum kau pegang duit benda haram ni, jangan, tanya dulu. Tanya dulu. Tanya orang pandai ya. Tanya tu guru tu, orang ahli fiqh tu. Dalam bab kerja-kerja ni, tanya orang fiqh lah sana. Betul tak, boleh tak nak buat kerja macam ni? Apa hukum bersih tak pendapatan dia? Ataupun syubhah. Jangan dah buat, dah makan duit, dah dapat banyak, kita dah rasa sedap, dah rasa senang dengan duit-duit tadi, tiba-tiba haram. Boleh tinggal? Minta ampun lah.
Kecuali orang yang betul-betul takut dengan Allah, dia akan sanggup berhenti. Kecuali orang yang betul-betul hati takut dengan Allah, dia sanggup berhenti. Tak apalah, aku kerja kampung pun tak apalah. Contohlah, mana nak cari orang hatinya tu? Sebab tu sebelum buat tanya dulu. Sebab benda sedap, benda haram ni memang sedap. Benda haram memang sedap. Benda haram memang sedap. Sedap dek nafsu maksudnya. Benda haram memang lazat, memang sedap dek nafsu. Jadi hati-hatilah. Kita nak cari duit, kita nak makan, nak bagi anak bini, nak bagi anak bini, dia bagi kesan tu. Walaupun anak bini kita tak tahu dalam diam sebenarnya duit yang kita bawa balik tu duit haram. Anak bini tak tahu. Anak bini mati-mati yakin kita ni buat benda halal. Mereka pun dapat juga dia punya kecelakaan dia. Ada kesan juga dalam kehidupan dia orang. Dan nanti di hari kiamat dia akan mendakwa suami dia tadi dengan apa yang dah diperlakukan kepada diri mereka selama hidup atas dunia, diberi duit yang haram tanpa dia tahu. Berat nak jawab. Dunia lepaslah, bini kita tak tahu. Anak bini kita tak tahu, dunia lepaslah. Terima kasih papa. Makasih papa, makasih mama. Tolong belikan ni, tolong belanja ni, baik, bagus, ambil berat, tak biarkan kami ni susah. Mati-mati anak bini ingat duit halal, rupa duit haram. Dunia dia lepas, akhirat dia tak lepas. Akhirat dia tak lepas. Macam tu. Minta dengan Allah sungguh-sungguh, jangan risau. Ada bumi Allah ni luas, Allah jadikan nak cari rezeki macam-macam. Cuma kita tu nak kena buang sikap nak orang pandang tu. Kadang benda halal banyak tapi kita milih, alah ni orang tak pandang, ni tak standard lah, ni. Nanti orang tak nak pinang lah. Nanti orang tak nak minang juga. Kalau kerja macam ni orang pinang, cepat laku. Janganlah. Ingat tu, kita nak mati. Tak mati tak apa. Kalau tak mati tak jumpa malaikat maut, tak apalah nak berurusan macam tu. Sebab tak ada apa orang panggil, tak ada hisap, tak dihisap, tak apalah, carry on aje dah. Tak jumpa malaikat, tak ditanya, tak diazab, carry on je dah. Mati kita jadi debu macam tu habis je. Tak apa. Ni dah dia kena tanya satu persatu soal selidik yang sehalus-halusnya. Dalil bukti semua ada dah. Nak kata tak buat, dah ada lengkap, malaikat tulis semua. Macam mana kita kata aku tak buat ya Allah, aku tak pernah buat pun ya Allah. Macam mana ni? Malaikat tulis dah ni, lengkap dah. Bukan boleh zogok-zogok dengan rasuah malaikat tu. Kemudian sebab tu kena takut, kena takut. Bila takut, bila teringat azab Allah, mudah-mudahan boleh menjauhkan diri kita daripada berterus-terusan membuat benda yang haram. Contoh kalau di sini makan yang haram, berhenti-hentilah, taubatlah. Sementara pintu taubat masih dibuka oleh Allah. Apa pun dia dah tipu ramai orang, beratus ribu duit orang dia dah basah. Boleh tak ni nak bertaubat? Jawabnya boleh. Jawabnya boleh. Berjuta duit orang ditipu, boleh tak dia nak bertaubat? Jawabnya boleh. Jalan penyelesaiannya bertaubat, bukan bunuh diri. Hutang banyak, kita tak boleh nak bayar. Ada tak jalan dia? Ada. Kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah.
Bukan bila hutang banyak tak boleh nak bayar bunuh diri. Bukan, tu mati sesat. Matinya sesat, matinya azab, matinya su'ul khatimah, matinya dalam keadaan maksiat tu. Orang mati bunuh diri ni mati maksiat. Na'udzubillah min zalik. Kalau dia niat macam tu boleh, mati kafir. Na'udzubillah. Kalau dia kata bunuh diri ni boleh, halal, tak salah, matinya murtad, matinya syirik dengan Allah. Na'udzubillah. Apa pun kita hutang banyak berjuta, dah tipu dia orang berjuta, kita nak taubat, boleh. Jumpa ulama, jumpa alim ulama. Jangan jumpa kawan yang seumpama sama waktu dengan kita. Jangan jumpa orang jahil, jumpa ahli tu, jumpa ahli ibadat, jumpa ahli akhirat. Ni dalam kitab ni cerita semua dah. Kalau orang tu dosa, pernah bunuh orang, contoh, dia pernah bunuh orang, dia pernah bunuh orang, maknanya dia masih lagi berpeluang nak bertaubat. Kita jahat sampai bunuh orang ke? Mencuri, ni tadi berhutang, mencuri pun taubat ni pun diterima oleh Allah kalau betul cara dia. Apatah lagi berhutang. Tu mencuri. Pencuri pun Allah terima taubatnya kalau orang berhutang. Sebab tu ngaji bab taubat tu dia akan cerita sampai satu tahap nak bayar tak mampu, nak jumpa orang balik nak ganti tak jumpa. Dulu kita kaya, sekarang kita dah miskin, macam mana nak bayar benda ni? Jawabnya kembali kepada Allah. Kembali balik kepada Allah. Buktikan sungguh-sungguh pada Allah yang kita dah menyesal dengan segala perbuatan kita tu. Buktikan pada Allah sungguh-sungguh. Lakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Tidak mustahil. Tidak mustahil. Kalau apabila Allah Ta'ala tengok hambanya tadi memang sedik, hatinya memang benar-benar menyesal dengan dosa-dosa dia tadi, tak mustahil Allah akan gerakkan orang-orang tadi tu, orang-orang berkenaan tu redha dengan perbuatan dia. Allah boleh tak nak buat macam tu? Boleh tak? Bukankah hati kita ni dipegang oleh Allah? Kita tu dulu yang nak kena buktikan kesungguhan kita tu pada Allah, yang memang kita nak taubat dah, tak nak menipu orang, tak nak begini, tak nak macam tu. Kita dulu kena buktikan pada Allah. Sebab tu taubat ni ada syarat dia. Bila cukup lengkap syarat tu, serahlah pada Allah. InsyaAllah akan ada jalan kelepasan di hari kiamat besok. Bukan bunuh diri, minum racun, na'udzubillah, itu mati kafir. Cerita dunia tak selesai, tambah lagi besok di hari kiamat pula dah. Sebab tu jangan jumpa sebarang orang. Kan macam kita pernah dengar kan satu kisah kan, yang orang bunuh 99 orang tu kan, pernah dengar kan? Dia nak bertaubat, tapi jumpa orang jahil. Jumpa orang jahil, aku ni dah bunuh 99 orang tadi, adakah Allah terima amalan aku? Adakah Allah terima kalau aku nak kembali? Dia kata, engkau ni bunuh orang ni dosa besar. Ni bukan seorang, 99 orang kau dah bunuh. Muka macam kau ni memang Tuhan tak terima. Tambah seorang lagi, cukup 100 orang. Yang ke 100 apa? Yang dia tanya tadi. Cukup 100 orang dia bunuh. Yang 100 tu yang genapkan 100 tadi tu. Sebab tu tanya ahli dia. Tanya ahli dia, pasti ada jalan. Islam ni sempurna lah. Islam ni tak ada kurang lah. Kita nampak kurang sebab kita tak jumpa, kita tak cari. Kita kata tak ada jalan penyudah, tak ada jalan penyelesaian, sebab kita tak jumpa, sebab kita tak cari. Cuba cari sungguh-sungguh, pasti ada. Islam ni lengkap, syumul kan. Tak ada benda yang tak dibicarakan dalam agama Islam ni. Tak ada benda yang tak dibicarakan. Pasal kencing berak pun dibicarakan juga dalam agama ni. Apatah lagi benda-benda yang macam tu melibatkan harta orang, nyawa orang. Betul?
Sebab tu mengaji pada ain, ngaji betul-betul. Nanti akan jumpa tu. Allah akan bagi jawapan. Allah akan bagi jawapan. Kan Allah Ta'ala kata sesungguhnya dia maha menerima taubat. Makhluk ni dia punya, semua makhluk dia punya. Yang membunuh pun dia punya, yang kena bunuh pun dia punya, yang berhutang pun dia punya, yang bagi hutang pun dia punya, yang menipu pun dia punya, yang kena tipu pun dia punya. Betul? Dia boleh buat apa saja pada makhluk dia. Sebab tu kena sangka baik dengan Allah. Dan banyak lagi benda yang menjadi rahsia yang kita tak tahu. Tapi clue-clue dia banyak dah Allah bagi. Pemurah, pemaaf, pengasih, penyayang. Lepas tu Allah kata lagi, kalau kau sangka baik, kau akan dapat baik. Kalau kau sangka buruk, kau akan dapat buruk. Tu semua clue. Ada benda yang menjadi rahsia di antara Allah dan Rasul yang tak diceritakan kepada umat. Apa benda dia? Mana kita tahu? Nampak tak? Lagi pula clue dia apa? Dunia ni, hidup ni ujian pula. Ujian apa? Keimanan. Adakah kau yakin Allah tu pengasih, penyayang, maha adil bila Allah takdirkan hidup kau macam tu? Allah balakan kita dengan hutang, contoh. Allah balakan kita dengan hutang sampai tak boleh nak bayar. Adakah dengan sebab itu kita dah berjahat sangka dengan Allah? Adakah dengan takdir dia yang macam tu hati kita dah mula, Allah tak patut, Allah tak adil takdirkan hidup aku macam ni? Jadi gagal tak dia dalam keimanan tadi? Gagal lah dia. Nama pun ujian kan. Saya nak buat ujian, ikut saya nak uji cara macam mana. Ikut saya nak uji kalian ni nak buat ujian jenis macam mana yang kalian boleh terima di akal kalian, ataupun yang kalian tak boleh nak terima di akal kalian. Itu ikut saya lah. Kalian saya punya, kalian saya yang takbir. Ikut saya lah nak buat ujian macam mana pun. Masuk akal tak masuk akal, itu hak saya. Nampak tak tu? Jadi jangan dengan sebab Allah takdirkan hidup kita begini begitu, dibalakan dengan begini, kita dah mula dah bersangka jahat dengan Allah. Tu Allah dah kata, kalau kau sangka jahat, kau akan dapat jahat yang kau sangka tu. Lepas tu mengaji, banyak benda yang kita nak kena mengaji, banyak benda yang kita nak kena belajar. Bukan sekadar sembahyang puasa, banyak benda. Sebab tu ilmu agama ni bukan boleh ngaji sikit-sikit, bukan boleh buat ngaji sambil-sambil, bukan. Bersungguh. Sebab akhirat ni panjang, akhirat ni tak sudah. Maka benda yang bersangkut paut dengan akhirat ibadat ni sangat luas. Patut kena belajar sikit-sikit. Kalau dah ilmu dunia yang sementara ni pun orang belajar tak cukup-cukup, belajar tak habis lagi. Dah kalau akhirat yang kekal selama-lama tu, ilmu yang berkenaan dengan akhirat, dengan kiamat, dengan ibadat ni sikit. Boleh ambil tahu sikit-sikit? Mana boleh? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tiada diterima daripadanya, maka tiba-tiba tiada ada baginya daripada yang mengingat itu melainkan payah dan kekeruhan dan membimbangkan waktu. Itu aja yang dapat. Itu sahaja yang diperolehi oleh orang yang makan, minum benda haram, benda syubhat, ataupun mencari rezeki dengan cara haram yang syubhat. Apa yang dia dapat atas dunia? Yang dia dapat apa? Kepayahan. Hidup atas dunia ni payah, nak beribadat, susah-susah belanja harta, susah-susah buang tenaga, susah-susah buang waktu, semayang, zakat, haji, umrah, wakaf dan sebagainya. Payah-payah aja. Penat-penat je. Kekuruhan, maknanya benda susah lah. Di atas dunia dia dapat kekuruhan, dapat kepayahan dan membimbangkan waktu. Habis waktu saja, sedangkan tak ada faedah pun yang dia dapat bawa balik akhirat dengan kehidupan dia selama di dunia tu. Tak ada faedah pun. Walaupun dia hidup 100 tahun pun tak ada faedah yang dia dapat daripada hidup dia yang 100 tahun tu. Sebab apa tadi? Dalam perut dia ada benda haram, benda syubhat. Bertaubatlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Jumpa orang yang arif tentang taubat tu. Ini dalam kitab ni ada sebut ni. Sebab taubat rasa dah lepas.
Bab taubat dah lepas. Tapi bagi kawan-kawan, ada lagi kitab ni di malam Isnin, malam Selasa. Isnin malam Selasa semalam Isnin malam Selasa kitab ni baru baca 3-4 kali, baru awal lagi. Mari kita mengaji, mari kita belajar. Yang tak ada belajar tempat lain lah. Saya tak pandai nak hurai, tapi kalau nak buat teman-teman tu boleh lah. Sementara nak jumpa orang yang betul-betul boleh hurai. Tu tak tahu pasal selok belok ibadat ni, ngaji kita ni. Masya Allah, hebat ni. Ini di antara karamah yang Allah beri kepada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dahsyat karangan dia. Apa yang dicakap tu semuanya ada dalam diri kita. Padahal dia bukan buat benda tu, tapi dia boleh ceritakan macam orang yang buat. Allah, itu hebat Allah. Habislah. Dan yang terakhir, hadis Nabi, kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahru wa kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wadh-dhama'u. Beberapa daripada yang berdiri sembahyang tiada baginya daripada berdirinya itu melainkan berjaga, dan beberapa orang yang puasa tiada daripada puasanya itu melainkan lapar dan dahaga juga. Jadi banyak sebab lah tu. Ini di antara sebabnya. Ini di antara sebab ramai yang berdiri semayang, berqiyamul-lail, berpuasa tak dapat dah, melainkan dapat penat, ngantuk, letih, lapar. Di antara sebabnya dalam perut ada benda haram. Sebab lain, semayang, puasa, qiyamul-lail tanpa ilmu pun tu kan. Semayang, puasa, qiyamul-lail, akidah sesat. Jadi banyak sebab. Yang masuk dalam makna hadis ni banyak sebab dia. Ramai yang beribadat tak dapat apa dengan ibadat, melainkan penat, buang masa, buang duit dan bagian-bagian. Di antara sebabnya apa tadi? Dalam perut ada benda haram. Tu di antara. Sebab lain, sebab buat ibadat saja tak semayang. Buat ibadat saja imannya rosak. Buat ibadat saja tapi tak ikhlas. Banyak sebab lah. Buat ibadat saja tak berhenti mengumpat. Banyak sebab. Yang kita ni masuk dalam golongan ni tadi, dapat penat, dapat letih je. Ada pun faedah tak dapat. Wal'iyadzabillah min dzalik. Cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan dengan keberkahan, kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kemuliaan, keberkahan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, orang soleh, waliullah, dengan berkat doa ibu bapa kita yang selalu mendoakan kebaikan dunia akhirat untuk kita semua. Doa, berkat doa ibu bapa kita, ibu bapa mertua kita, datuk nenek moyang kita dulu, doakan, ya Allah, jadikanlah, rezekikanlah kepada dia anak cucu cicit yang soleh, yang solehah. Ni di antara, inilah di antara keberkahan doa orang dulu-dulu. Jangan kita perasan kita hebat boleh duduk di tempat yang sebegini. Jangan berasa kita hebat boleh mengaji, boleh semayang, jaga aurat dan sebagainya. Jangan pandang, jangan kita perasan ini adalah sebab diri kita dah. Pesan tu guru, kau jangan perasan yang kau dapat sekarang bukan sebab doa kau, tapi sebab doa mak bapak kau. Kita dapat senang, dapat mewah, dapat kaya, dapat apa benda, kau jangan perasan tu doa kau. Nanti kau jadi ujub, kau jadi kagum dengan diri kau sendiri. Kau kena ingat itu berkah doa ibu bapa kau, yang kadang-kadang bangun tengah malam doakan kau. Doa datuk nenek moyang kita dulu. Sebab tu kita ni, kawan-kawan ni, ulama pesan, ulama bagi tahu, tok guru bagi tahu, kita bukan orang baik. Kita ahli maksiat, hati kita pun tak bersih. Yang Allah suruh pun kita tak buat semua. Yang Allah larang kita banyak buat semuanya. Tapi kita cinta dengan ilmu. Kita suka nak dengar, kita suka nak ngaji. Dalam hati kita ada rasa cinta, kasih dengan ilmu agama, walaupun kita bukan orang baik. Kita dalam hati ada hormat dengan alim ulama, ada hormat dengan orang soleh. InsyaAllah akan ada di kalangan titih barih kita nanti, Allah akan jadikan dia orang soleh, orang soleh, akan ada insya-Allah.
Sebab tu tolong jaga adab dan akhlak kita dengan orang soleh. Tolonglah. Hal-hal alim ulama, hal orang soleh, biarkan mereka. Jangan campur. Jangan dengan sebab benda-benda macam tu kita hilang rasa hormat pada orang soleh. Jangan. Kita dahlah tak soleh, kita dahlah ahli dosa maksiat, kemudian kita tak ada yang satu ni tadi. Dahlah kita jauh dengan Allah, tak solat, tak nak belajar, benci orang soleh, benci dengan orang yang suka pada agama, benci dengan orang yang nak beramal dengan agama. Hati-hati sahabat. Hati-hati. Tapi kalau kita orang jahat, sekalipun jahat, maksiat, tapi dalam hati tahu adab dan akhlak dengan orang soleh, insya-Allah akan ada nanti keturunan kita. Allah akan jadikan orang soleh, orang solehah, yang mana asbab doa dia tu besok, cucu cicit yang soleh tu besok, kita ni yang banyak dosa ni Allah selamatkan. Isteri sejahat apa pun, kalau suaminya soleh, dia akan selamat dengan sebab suami soleh tadi. Jadi jangan sebab isteri kita tak soleh, tak solehah, kita suami tak nak cari peluang jadi suami yang soleh. Sebab suami yang soleh boleh selamatkan isteri yang tidak solehah. Suami tak soleh, jangan dengan sebab suami tak soleh kita isteri buat dosa maksiat. Usaha jadikan diri kita isteri yang bertakwa, yang solehah, kerana isteri yang solehah boleh menyelamatkan suami ni yang tak soleh. Anak-anak, jangan dengan sebab ibu bapa yang jauh daripada agama, kita jadikan lesen untuk buat dosa maksiat juga. Usaha jadi anak yang soleh, yang solehah, kerana anak yang soleh, solehah boleh menyelamatkan ibu bapa dia. Ibu bapa ada masalah anak-anak yang tak soleh, yang tak solehah, usaha jadi ibu bapa yang bertakwa kepada Allah, kerana ibu bapa yang bertakwa boleh menyelamatkan anak-anak dia yang tidak soleh. Adil tak Allah? Allah adil. Tapi nafsu kita ni kadang-kadang yang cuba nak menipu kita, supaya kita menjadikan kejahatan, kemaksiatan anak, kemaksiatan bini, kemaksiatan laki, kemaksiatan ibu bapa, kemaksiatan anak-anak, setan, nafsu, hasud, supaya kita jadikan itu sebagai lesen untuk kita juga turut melakukan maksiat. Sepatutnya bila kita dah tahu contohnya pasangan kita tak baik, kita usaha jadi orang yang baik di sisi Allah. Bila kita tahu pasangan kita orang tak baik, orang jauh dengan Allah, kita usaha jadi orang yang dekat dengan Allah. Asbab kita nanti besok orang soleh ni, orang soleh, solehah bertakwa ni, dia juga akan diberi peluang memberi syafaat kepada siapa yang dia nak nanti di hari kiamat. Bukan sekadar Nabi. Ya, Nabi, Rasul ada syafaat, syafaat mereka lebih besar. Tapi orang soleh, orang solehah ada juga peluang Allah beri. Bagilah pertolongan, selamatkanlah siapa yang kau nak pada hari ini, kau tolonglah. Jangan kita jadikan lesen, oh isteri aku orang jahat, isteri aku begini, isteri aku derhaka, kita usahalah jadi suami yang bertakwa, yang taat kepada Allah. Mudah-mudahan besok kita boleh menyelamatkan isteri dan anak-anak kita. Begitulah sebaliknya. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Dia Maha Bijak. Dia Maha Bijaksana. Wallahu a'lam. Kata Abi Bilal. Lewat dah ni 10:30, lewat 1 jam ni. Minggu depan cuti lah. Lewat dah ni. Tak apalah, mudah-mudahan. Manalah tahu ni kuliah kita tak akhir. Mana kita tahu? Minggu depan kan datang pengumuman. Ada pengumuman. Siapa tahu. Mudah-mudahan Allah terima semuanya, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua yang terlibat, yang ikut kelas ni, yang dan majlis-majlis ilmu di mana-mana ni, mudah-mudahan
sekalian dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa diberi bimbingan oleh Allah, mendapat perhatian yang khusus, bimbingan yang khusus daripada Allah SWT untuk kita, anak bini kita, ahli keluarga kita, kawan-kawan kita, kenalan-kenalan kita, yang baik, yang tak baik dengan kita, semuanya tak terkecuali. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah SWT, dibimbing sama-sama oleh Allah SWT, zahir dan batinnya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli qutri wa untha wa dhakar. Allahumma khalisna mimma ana fihi ikhlasan jamila. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minni wa minkum minna wa minkum taqabbal akhir. Alhamdulillah. Sama-sama sahabat. Terima kasih yang kalau pasangan kuat ngeluh member minta tolong tanya member minta tolong tanya. Kalau pasangan kuat ngeluh, sangka-sangka apa perlu buat, kadang-kadang pasangan kita, kadang-kadang lah pasangan kita jadi macam tu. Kadang-kadang salah kita, kadang-kadang salah kita. Apa salah kita? Kita tak bagi dia didikan agama. Hatinya kosong daripada mengenal Allah. Dia tak tahu sifat mahmudah. Dia tak tahu bagaimana cara nak baiki hati. Sebab kita contohnya, kita lah sebagai suami, kita yang bertanggungjawab memberi nasihat, mendidik, mengajar mereka asal supaya hatinya jadi baik, mulutnya jadi baik. Bakal pasangan, oh ya ke? Amin ya Rab. Bukan member. Jangan ni cargah nanti DM. Benda macam ni jangan cerita kat sini. DM. Jangan cerita sini ya. DM nanti dia sembang. InsyaAllah. Tak boleh lah. Tu aib. InsyaAllah. Tak boleh. Mana boleh, nanti tak tahu jawapan. Jawapan tu dah ada dah. Jawapan dia kita nak kena usaha lah. Kita kena usaha nasihat. Jangan berhenti nasihat. Bagi didikan agama, bagi nasihat. Macam tu lagi, bagi nasihat. Bagi nasihat. Suruh dia pergi mengaji, suruh dia pergi belajar, suruh dia beramal. Sesangka baik dengan Allah. Macam tu lah jawapan dia. Member cakap dah hajat tapi boleh cakap je lah. Tak apa. Kita ajak kebaikan, kita nasihat. Kalau seandainya orang yang kita nasihat tu tidak hargai, tidak pedulikan, kita tetap mendapat kelebihan memberi nasihat tadi tu. Kita jangan kecewa apabila orang tak nak dengar nasihat kita. Kita jangan kecewa kalau orang tak ikut arahan kita yang baik-baik. Kerana yang memberi ganjaran tu Allah, yang mengubah mereka itu Allah. Kita kena ingat, kita tak kuasa nak mengubah orang dengan nasihat kita. Kita tak ada kuasa nak mengubah siapa pun dengan nasihat kita. Yang mengubah, yang menginsafkan seseorang itu hanya Allah. Kita disuruh oleh Allah memberi nasihat yang baik-baik sebagai tanggungjawab kita. Tapi tak salah kalau dalam bab nak mencari pasangan ni, kena tanya dulu soal selidik lah juga tu. Sebab kita nak berkahwin ni bukan main-main, bukan main pondok-pondok. Hari ni kahwin, besok bercerai. Sesuka masalah pasal bawang minta cerai. Bukan, rumah tangga bukan macam tu. Kita jangan ikut jadi negatif. Kita jangan ikut jadi negatif. Kita kena sentiasa positif. Macam mana cara nak hadapi orang yang negatif? Macam mana cara yang Allah suruh? Jangan berdebat dengan orang negatif. Tu di antara contoh orang negatif. Dia suka cakap benda, jangan berdebat. Islam tak suruh berdebat. Jangan layankan. Kan ada dah cara Islam ajar dah. Orang negatif, dia suka sangka jahat. Biarkan. Tugas kita
Kalau kita berasa kita positif, kita mesti mendoakan yang baik-baik, kita mesti memaafkan. Tu kalau kita mengaku kita positif. Maka jangan kejahatan dia kita balas dengan kejahatan yang sama ataupun lebih. Dengar kuliah kalau cerai, dengar kuliah kalau cerai kena tarik jauh 400 tahun. Masya-Allah. Jomlah kita pergi makan. Kang dia orang habiskan sati juga kat bawah tu kang. Kita dapat lidi je kang. Malam ni sati lagi ke kambing ke tak tahu ni kat bawah ni. Sahabat jom. Jom. Itulah caranya cergas Susuraya. Jangan mengeluh. Pesan jangan mengeluh. Allah tak suka orang mengeluh. Gantikan keluhan tu dengan zikrullah. Gantikan keluhan tu dengan zikrullah. Sebut ya Allah, astagfirullah. Gantikan tu lebih baik, lebih mulia daripada kita mengeluh yang mendatangkan kebencian Allah Ta'ala pada diri kita. Wallahu a'lam. Jom kita makan. Masya Allah. Masya Allah. Makan lagi. Tadi makan dah. Tadi makan je sebelum jumpa malaikat maut ni. Makan macam-macam. Dah jumpa tak boleh nak makan bang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu. Allahumma barik lana bima razaqtana. Sallallahu. Dah jumpa malaikat maut, orang lain yang makan kenduri kita. Mukbang time. Okey. Kejap. Muju kepada pasangan Ringan. Muju kepada muju gapo dia? Alhamdulillah muju kat pasangan ustaz. Susuraya KD tu apa? Muju jadi. Boleh. Bis. Makan bang. Mali tu balik dah ni. Dia balik ada Pantai Siring kan. Hari ni kan dia cuti. Besok dia kerja. Jemput makan kawan-kawan. Sahabat-sahabat, kalian dah makan belum? Saya tak nak tunjuk kalian teliu. Nanti kalian teliu ni. Dia jadi ada yang belum makan. Abang Mat yang ramai-ramai ni dia jadi ada yang belum makan. Tengah kerja nak makan tapi tak boleh pergi makan. Dia yang belum masak, dia jadi ada yang belum masak. Kita nak tunjuk makan. Sebenarnya tak bagus. Orang negatif tu macam tu. Orang negatif kita kena positif. Jangan kita berhadapan dengan orang negatif, kita pun jadi negatif. Jangan. Contohnya orang negatif ni contoh dia suka berdebat. Dia suka bertekak. Kita jangan layan. Dalam kitab Penawar Bagi Hati kata jangan berdebat, jangan melangsungkan perdebatan meskipun kamu di pihak yang betul. Meskipun kamu di pihak yang betul, tinggalkan, hentikan. Sebab tu ganjaran orang yang berada di pihak yang betul, dia berhenti daripada berdebat, ganjaran pahalanya lebih besar daripada orang yang salah berhenti berdebat. Kenapa? Kerana orang yang berada di pihak yang betul sukar untuk berhenti berdebat. Dia akan usaha nak menzohirkan kebenaran dia. Yang mana di situ kita takut masuk nanti masuk tipu daya syaitan. Kita jadi apa? Ujub. Kita nak orang tahu yang kita mahir menjawab. Dia akan masuk benda lain. Memang niat kita nak menzohirkan kebenaran asalnya, tapi dalam tak sedar masuk dah benda lain. Dah jadi ujub, dah jadi sum'ah. Dapat pula ramai yang tengok perdebatannya, ramai yang tu nanti jadi masalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu contohlah. Contoh maksudnya jangan benda negatif dibalas dengan negatif. Jangan. Islam ajar dah kita. Benda kalau benda negatif dibalas dengan negatif, itu banyak orang buat.
Yang jarang ada orang buat negatif, kita balas dengan positif. Ini jarang. Ini yang mahalnya. Ini yang payah nak jumpa ni. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, kita cubalah usaha sabar kita tu. Sabar kan dah ada sabar tu, belajar bab sabar tu dalam kitab Nama Bagi Hati tu. Sabar tu macam mana cara nak didik kemarahan kita. Macam tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Jemput makan ni. Macam ni kawan-kawan tengok saya makan, sabar je lah. Nak buat macam mana kalau bukan disuap. Saya tolong makankan. Bismillah. Masya-Allah, sedap ah. Betul. Kan Allah Ta'ala kata innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tu beserta, menyertai orang sabar. Apa maksud serta? Orang yang sabar ni senantiasa dalam redha Allah. Orang sabar ni sentiasa dalam kasih sayang Allah. Orang sabar ni dapat keampunan Allah. Orang sabar ni semakin tinggi darjatnya di sisi Allah. Malah ada yang menjadi waliullah sebab sabar. Jadi wali sebab sabar, bukan jadi wali sebab sembahyang sunat. Jadi wali sebab sabar ni. Sabarlah tengok saya makan ni makan sahabat Betara Guru. Ada Betara Guru dalam ni tadi. Nama Betara Guru. Terus lapar tu. Baik dah lapar dah. Tapi bila kita positif, dia lagi nekan-nekan pula Ustaz. Tinggalkan bukan tinggalkan mana, biarkan. Jangan diteruskan. Sebab nanti asbab kita dia akan jadi bertambah rosak. Itu satu. Kalau kita nak menegakkan kebenaran kita, kan manusia ni kan kadang waktu dia marah, lebih-lebih lagi orang perempuan, minta maaf lah, dia emosi. Jangan bertekak, jangan. Sebab takut asbab kita yang nak bertegang, apa orang pakai? Tegang urat, tegang leher. Jangan dilayankan, diam. Sebab kalau kita layankan, nanti takut keluar daripada mulutnya perkataan yang menjadikan dosa besar bagi diri dia. Silat-silat keluar perkataan yang boleh merosakkan akidah dia. Sebab orang kalau marah ni, kalau tak terkawal kemarahan dia, dia sanggup cakap apa saja. Sebab tu kita kena bijak. Mengaji. Dalam kitab tasawuf tu hajar semua dah. Semua lengkap dalam ilmu tasawuf tu. Nak jaga benda-benda macam ni lah. Itulah kepentingan. Macam ketiau je. Ketiau. Ni apa beza cakui tiao dengan kuih tiao? Cakui yang cair tu Oh, ni kuih tiao. Bukan cakui tiao. Jangan layankan. Biarkan buat sementara waktu. Dia tengok keadaan dah okey, dah sejuk, baru nasihat baik-baik. Jangan waktu panas tu. Panas-panas kita siram air jadi apa? Kasap. Bengkok kalau besi bengkok. Panas-panas siram air. Jangan buat pasal bengkok besi. Allah uji saya tunggu berjam nak kuih tiaw goreng, dapat mi goreng. Alhamdulillah, itu yang terlebih baik. Apa yang Allah bagi kita tu semua tu yang terlebih aslah. Dia ada dua benda. Ada yang terlebih afdal, ada yang terlebih aslah atas diri kita. Kadang Allah tak bagi kita yang terlebih afdal. Allah tak bagi kita yang terlebih afdal. Allah bagi kita yang aslah, yang terlebih baik untuk kita. Alhamdulillah. Saya sangka baik je Ustaz. Alhamdulillah, sangka baik tu sifat terpuji lah. Tu yang kita nak. Dah ngaji tasawuf apa semua, Allah uji lah. Bila lagi nak beramal? Jadi jangan jadikan perhiasan. Kita jangan ingat apa kita belajar ni kita tak akan diuji. Kita akan uji. Allah akan uji. Kita dah belajar cara sangka baik, Allah akan uji kita. Kita belajar bab dengki, Allah uji. Nak tengok macam mana. Adakah kita hanya angguk-angguk kepala je pasal dengki tu, ataupun kita dapat jauhkan diri kita daripada dengki. Contohnya begitu.
Apa yang kita belajar, kita akan diuji oleh Allah. Baru tahu tahap ilmu kita tu manfaat ataupun tidak. Sebab kalau setakat faham, semua orang boleh faham. Tapi adakah ilmu tu tadi manfaat untuk kita, ataupun adakah ilmu tu kita dapat gunakan ataupun jadi maklumat saja. Maksud ilmu yang bermanfaat bukan saja kita belajar, kita tahu, kita faham dan kita boleh ambil faedah daripada dia. Sebelum kahwin cuba bentuk dulu. Nasihatlah suruh mak bapak dia. Suruh mak bapak dia. Pun bahaya tu. Kang tu mak bapak dia nasihat. InsyaAllah dipermudahkan sahabat. Aslah tu macam mana, afdal tu macam mana. Gini. Okey, ni contoh. Yang boleh jawab, saya jawab lah ya. Saya sakit. Bila saya jumpa doktor, doktor bagi 2 pilihan ubat. Satunya manis, satunya pahit. Di antara pahit dan manis ni, mana yang afdal, yang terlebih baik, mana? Yang terlebih afdal, yang terlebih utama. Yang lebih utama mana? Yang manis lah. Mana? Yang manis lah yang lebih utama. Dah lah manis, jadi asbab sihat pula. Yang nombor 2 ni, dia tak afdal, tapi dia terlebih membaikkan kita. Mana? Satu lagi, ubat ni pahit tapi menyembuhkan juga. Bila doktor tu tadi dia tahu yang kita ni tak sesuai dengan yang afdal tadi, maka dia bagi kita yang aslah tadi. Dia tak bagi yang afdal, dia bagi yang aslah. Boleh faham tak tu? Kan? Kalau kita nak ikut, kita lebih baik bagi yang manis tadi. Tapi rupa-rupanya penyakit kita ni tak sesuai dengan yang manis tadi tu. Walaupun dia punya jawapan dia, hikmah dia sama. Yang tu pun menyembuhkan, yang ni pun menyembuhkan. Tapi tilik kepada penyakit saya ni lain, tak sesuai yang manis tadi, sesuai yang pahit. Itu contoh yang afdal dan yang aslah. Wallahu a'lam. Tengok ustaz makan, lapar lah pula. Okey, pergi makan. Takdir boleh berubah ke? Kalau berubah pun mengikut takdir Allah juga. Kalau berubah pun mengikut kehendak Allah juga. Dia akan pusing ke situ juga. Mudah nak cakap macam tu. Tak ada satu benda yang berlaku keluar daripada apa yang Allah dah kehendak sedia kala lagi, dan apa yang Allah dah tahu sedia kala lagi. Dia masalah macam ni, dia kadang-kadang kita nak memberi faham tu, dia tak boleh dalam masa singkat. Dia bersangkut paut dengan pengetahuan yang lain. Contoh macam masalah kodok-kodak. Kita nak tegangkan, nak terus tegangkan bab tu payah, sebab dia ada sangkut paut dengan yang lain-lain tu. Yang ilmunya, yang iradatnya, yang begini, jadi banyak benda. Sebab tu saya kata belajar kita ngaji betul-betul, tauhid ngaji betul-betul. Nanti kita tu tadi saya kata Allah akan tolong jawabkan. Allah akan bagi jawapan tu. Dalam perjalanan kita menuntut ilmu tadi, segala persoalan tu akan dijawab oleh Allah nanti. Awal Muhammad. Untuk Baik Muhammad, rehat Muhammad banyak rajuk. Abah selembah daung. Siapa tu ustaz? Mana? Zikir ya Allah. Kat background. Siapa zikir ya Allah? Abang pernah gerak awal? Ni pengurusi dah balik macam mana kita ni? 10 minit. Okey dah, jom. Masya-Allah. Masya-Allah. Jom. Jom kita pun kena balik ni. Kuliah hari apa ustaz? Hari-hari ke? Ustaz kalau mengaji pondok selalu habis berapa tahun? 10.
Ngaji pondok ni atas kita lah, atas kita. Kalau dekat pondok saya tu dah siap tanah kubur kat belakang tu. Siapa nak mengaji sampai mati, tanah kubur dah siap. Masing-masing. Nak kena makan lah ni, tak boleh balik. Pondok ni atas kita lah. Tapi kalau kata cerita pelajar, budak-budak pondok ni, diorang tak akan dibenarkan berhenti ataupun pergi mengaji tempat lain selagi tok guru pondok tadi tak mengiktiraf ilmu dia. Maknanya tok guru tengok, dia ni tak boleh lagi ni. Dia kena ngaji lah. Kalau 5 tahun lah. Kalau 6 tahun lah. Macam tu. Pondok macam tu, dia tak ada sukatan. Umur tak ada sukatan. Umur ngaji pondok tak ada sukatan. Sampai bila? Selagi mana kita nak ngaji. Sebab pondok ni asalnya tujuan pondok ni untuk orang belajar, ulang kaji, baiki amal ibadat. Bukan untuk nak cari sijil, bukan untuk nak cari kerja dah. Memang belajar agama semata-mata nak tahu, nak amalkan. Tu pondok tu asalnya. Sebab tu orang yang nak belajar agama kerana nak dapatkan sijil, dia tak akan masuk pondok. Sebab pondok memang tak akan keluarkan sijil. Memang tak ada. Memang tak ada. Itu yang jadi PhD. Salam. Ustaz, Maulid ni sebenarnya boleh ke tidak? Saya keliru. Ada yang kata bid'ah. Ya, bid'ah hasanah, benda baik. Benda baik, sahabat, benda baik. Tidak semestinya benda yang tidak berlaku di zaman Nabi itu haram. Tak semestinya benda yang Nabi tak sebut secara terang-terang benda tu haram. Sahabat hati-hati, ngaji-ngaji. Bid'ah, kata bid'ah ni terbahagi pada beberapa. Ada bid'ah yang haram, ada bid'ah yang harus, ada bid'ah yang wajib. Jangan kita terikut pahaman-pahaman yang semata-mata menjadikan hadis Quran itu sebagai dalil. Ada lagi banyak benda-benda lain lagi yang Nabi tak sebut, tapi Nabi tak larang. Zaman Nabi ada sahabat yang memuji-muji Nabi, yang memuliakan Nabi. Nabi tak marah, Nabi tak larang. Sunnah ni ada kala Nabi suruh, ada kala Nabi diam. Diam tu bermaksud tidak ada larangan. Kalau benda haram, Nabi akan kata tak boleh. Contoh macam sahabat ajak Nabi makan daging dog Nabi tak larang, Nabi tak makan, tapi sahabat makan. Nabi diam kan. Itu dalil yang mengatakan boleh. Itu contoh Nabi diam. Sahabat Nabi makan daging dog, Nabi tak makan. Nabi tak kata jangan makan, Nabi diam. Padahal depan Nabi, adakah haram? Dah, itu tandanya tidak haram. Jadi jangan kita terpedaya dengan pahaman-pahaman macam tu, sahabat, hati-hatilah. Dog yang macam cicak besar. Dog yang macam biawak tu, macam bukan biawak, macam lidahnya lain, kepalanya lain. Nama Kang Azman kerja biawak pula kan. Arab siang macam ni. Azman bukan biawak. Sedap ya. InsyaAllah sama-sama sahabat. Mari kita ngaji sama-sama, join kelas. Kita berkawan bersahabat, insyaAllah. Boleh. Hati-hati dalam TikTok, dalam dalam you tu. Banyak benda-benda yang betul dan banyak juga yang tak betul. Jadi hati-hatilah. Hati-hati, jangan klik-klik sesuka hati. Jangan kita tengok kawan-kawan send kat kita tu terima, jangan. Nak kena tapis. Nak tapis ni kita kena ada penapis lah. Tapi masalahnya kalau kita tak ada penapis tu yang bahaya tu. Kan? Apa doa yang tinggal sahabat. Ngaji tauhid, ngaji tasawuf, ngaji fiqh. Fiqh Syafi'i, tauhid sifat 20, tasawuf ni duk Imam Ghazali ni ngaji. InsyaAllah itulah penapisnya. Itulah penapisnya. Ngajilah, jomlah ngaji. Kita kawan-kawan sambil kita ngaji, belajar, kongsi-kongsi lah. Bukan saya pandai, kita kongsi apa yang saya tahu, yang dia beritahu. Saya tak tahu.
Kalau sujud tapak tangan letak macam karate kat sujud tapak tangan letak macam karate, sah tak? Perut tapak tangan, ni perut tapak tangan yang bersentuh ni perut. Kalau yang ni bukan perut kan, 7 anggota kan tapak tangan, perut tapak tangan yang dimaksudkan. Kecuali dia uzur, dia sakit. Wallahu a'lam. Sempurna, buat sempurna, jangan buat main-main. Solat jangan buat main-main, buat sempurna. Adab, dalam solat tu ada adab. Kalau nak ikut pun, pakaian pun nak kena jaga, kan? Tambah makan dah, tak larat dah. Dah konyang. InsyaAllah sahabat, saya nak gerak dah ni. Kawan-kawan pun dah, JK suruh dah balik. Saya tinggal seorang kat sini. Orang musi lah. Ha? Musi kecil dia. Ha. Kecil musi. Musi dia. Dahi, 2 tapak tangan, 2 perut jari kaki. Jari kaki, kiri kanan. Bagi yang mampu lah. Kalau uzur, dia tak buat so. Dia uzur, dia tak boleh nak buat macam ni. Dia kena macam tu. Tak boleh sungguh, bukan buat-buat. Memang tak boleh sungguh. Dia dimaafkanlah dia tu. Sisi dia tu sah lah. Sisi kita yang boleh buat ni, tapi saja-saja nak buat macam tu tak sah lah. Okey, okey Azman, masih kalau kaki sebelah aja lipat, sebelah kaki tak lipat tak boleh. Dua-dua belah kaki. Kita ada 10 jari, 5 jari kanan kaki, 5 jari kiri. Kalau 5 jari kanan ni dapat ibu jari je satu pun, anak jarinya satu pun tak apa. Yang sebelah kiri pun macam tu. Yang terbaiknya semua. Dia boleh lipat semua anak jari kaki dia. Tu yang terbaik, yang lebih sempurna lah. Paling tidak kena ada satu kiri, satu kanan. Kecuali dia uzur tadi, tak boleh lipat kaki dia. Gout ke contohnya, dia tak boleh. Tu tak apalah. Tapi yang boleh buat, kena buat. Kalau dia boleh buat saja tak buat, tak sah. Kalau tak buat sebab tak mampu, sakit, tu sah. Sujud genggam tangan, samalah macam letak kiri tangan tadi. Macam dia sujud genggam tangan, dia buat macam bumping dia genggam penumbuk, dia sujud. Tak solat, orang kata tapak tangan. Wallahu a'lam. Okey sahabat, jangan lupa belajar apa doain, ngaji, pakat-pakat ngaji insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud atas bantal. Sujud atas bantal, sujud atas batu, sujud atas tilam. Kalau kena gayanya boleh, tak kena gayanya tak boleh. Sujud atas lantai, tak kena gaya tak sah. Lantai kita tinggi daripada punggung. Lantai dia sengit, jadi dia sujud atas lantai. Lantai dia sengit, tapi bila dia sujud tu, contoh dia punya kepala dia sama parang dengan punggung dia, tak sah lah. Wallahu a'lam. Fiqh ni memang soalan memang pelik-pelik orang tanya.